Hai, nama saya Nalini Anak Jelaing. Saya merupakan pelajar tahun 3 yang menjalankan projek tahun akhir saya yang bertajuk Penglibatan Ibu Tunggal terhadap Bidang Ekonomi di Kuching. Bagi pengenalan projek saya iaitu, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji penglibatan ibu tunggal dalam bidang ekonomi di Kuching. Selain itu, kaedah metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif melalui temu bual dengan 11 orang informan. Next, demografi informan. Jumlah informan merupakan 11 orang, iaitu berumur dari 25 tahun hingga 74 tahun. Latar belakang pekerjaan bagi setiap informan adalah pelbagai pekerjaan seperti peniaga, usahawan, pekerja kedai kopi, trainer beauty and spa dan suri rumah. Ia menunjukkan kepelbagaian dalam latar belakang dan pengalaman sebagai ibu tunggal. Jenis pekerjaan. Informan pertama merupakan Puan Siti Asmah binti Ridwan, merupakan peniaga kek lapis. Informan kedua merupakan Puan Nabilah Abdullah, merupakan seorang usahawan kraft tangan. Informan ketiga merupakan Puan Caroline Dowards, merupakan seorang penenun puak kumbu di Tun Juga Foundation. Informan keempat pula merupakan Puan Siti Rohani binti Abdul Ghani, merupakan seorang trainer beauty and spa. Informan kelima merupakan Puan Juwita Anak Serang, merupakan pekerja kedai kopi. Informan keenam merupakan Puan Nu Anak Bandang. Beliau juga seorang pekerja kedai kopi. Bagi informan ketujuh pula merupakan Puan Ros Anak Melupi, iaitu seorang suri rumah sepenuh masa. Informan ke-8 pula merupakan Puan Bintang Anak Luat. Beliau bekerja sebagai barista. Informan ke-9 merupakan Puan Mary atau lebih dikenali sebagai Tuai Rumah Mary. Beliau juga seorang suri rumah sepenuh masa. Bagi informan ke-10 saya merupakan Puan Noria Anak Suring. Beliau bekerja sebagai promotor baju. Bagi informan terakhir saya iaitu informan ke-11, Puan Rosbika Anak Mangga. Beliau bekerja sebagai penyambut tetamu hotel. Analisis data. Dalam analisis data terdapat soalan temu bual. Antara soalan temu bual yang akan diajukan adalah berdasarkan 3 objektif yang pengkaji lakukan. Terdapat 30 soalan yang dirangka untuk memahami pengalaman dan cabaran ibu tunggal dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat cabaran utama bagi seorang ibu tunggal dalam menguruskan setiap yang berlaku dalam kehidupan mereka. Contohnya, pengurusan kewangan, kesukaran mengurus keuangan dan pendapatan, serta perbelanjaan dalam menampung kehidupan keluarga dan anak-anak. Yang kedua merupakan pengurusan masa. Mereka perlu membahagikan masa antara kerja dengan tanggungjawab mereka sebagai ibu tunggal dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, mereka perlu mengambil anak mereka dari sekolah dan mereka perlu menyambung kerja semula sekiranya mereka tidak bekerja dari rumah. Yang ketiga, sokongan sosial. Ibu tunggal yang kini kurang mendapat sokongan sosial daripada keluarga ataupun masyarakat. Penglibatan dalam ekonomi sebagai ibu tunggal. Ibu tunggal di Kuching memainkan peranan yang sangat aktif dalam ekonomi setempat. Mereka terlibat dalam pelbagai perniagaan kecil dan pekerjaan sambilan untuk menyara diri dan keluarga. Contohnya, ibu tunggal yang menjual makanan seperti kek lapis dan kuih muih, sementara yang lain mungkin terlibat dalam kraft tangan atau bekerja di kedai-kedai seperti kedai kopi.
Dengan cara ini, mereka bukan sahaja dapat menjana pendapatan, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Ini menggambarkan bahawa walaupun mereka menghadapi banyak cabaran seperti kekangan masa, kekangan kewangan, mereka tetap berusaha untuk mencapai kebebasan keuangan agar tidak terbeban dengan hutang. Sokongan sosial juga penting. Sokongan sosial dari keluarga, rakan-rakan dan organisasi bukan kerajaan iaitu NGO adalah sangat penting bagi kejayaan ibu tunggal. Tanpa sokongan daripada mereka mungkin lebih rasa tertekan dan sukar untuk mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Contohnya, bantuan kewangan dari rakan-rakan atau ahli keluarga yang boleh menyelamatkan mereka dari kesukaran untuk membayar bil seperti membeli keperluan harian. Selain itu, sokongan moral dari orang terdekat juga dapat memberi dorongan yang sangat diperlukan untuk mereka berusaha dan tidak berputus asa. NGO juga memainkan peranan penting dengan menyediakan program yang dapat membantu ibu tunggal mendapatkan latihan dan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan kejayaan mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat mengembangkan perniagaan mereka melalui sokongan NGO. Melalui program itu, mereka bukan sahaja mendapat kemahiran baru, bahkan mereka juga akan dapat membina rangkaian dengan ibu tunggal yang lain yang mengalami situasi yang sama dengan mereka. Sokongan ini bukan sahaja membantu mereka secara keuangan, tetapi juga mereka mendapat semangat dan keyakinan untuk terus maju dalam kehidupan. Terdapat 3 objektif pada kajian saya, iaitu objektif pertama adalah mengenal pasti faktor rendahnya sumbangan terhadap interaksi sosial dalam bidang ekonomi di antara ibu tunggal. Berdasarkan hasil kajian saya, beberapa faktor yang menyumbang kepada rendahnya sumbangan terhadap interaksi sosial dalam kalangan ibu tunggal termasuk yang pertama, stigma sosial, kedua, kekurangan jaringan sokongan, dan yang ketiga merupakan tanggungjawab harian. Stigma sosial merupakan persepsi negatif terhadap ibu tunggal, menghalang mereka daripada berinteraksi dengan masyarakat. Kekurangan jaringan sosial pula, kekurangan jaringan sokongan pula, tiada akses kepada sokongan yang dapat membantu mereka berkongsi pengalaman. Tanggungjawab harian pula, beban menjaga anak dan menguruskan rumah tangga juga mengurangkan masa untuk mereka bersosial antara satu sama lain. Objektif kedua saya merupakan mengkaji kepentingan sokongan komuniti terhadap bidang ekonomi dalam kalangan ibu tunggal. Sokongan komuniti adalah penting bagi ibu tunggal dalam mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Beberapa aspek penting yang saya dapati iaitu bantuan kewangan, program latihan dan kesedaran masyarakat. Bagi bantuan keuangan, sokongan dari NGO dan kerajaan membantu memenuhi keperluan harian mereka, iaitu seperti keperluan asas, tetapi prosesnya sangat sukar. Yang kedua, program latihan. Latihan kemahiran membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan keyakinan diri dalam seseorang ibu tunggal. Kesedaran masyarakat pula dapat
memberi peningkatan kesedaran tentang peranan ibu tunggal dalam mencipta persekitaran yang inklusif. Objektif ketiga saya pula iaitu menganalisis jenis bidang ekonomi yang dapat membantu kehidupan ibu tunggal. Berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa ibu tunggal terlibat dalam pelbagai jenis bidang ekonomi termasuk perniagaan kecil, pekerjaan tetap, kerja sambilan dan juga suri rumah. Bagi perniagaan kecil, ibu tunggal menjalankan perniagaan kecil untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan peningkatan keyakinan. Bagi pekerjaan tetap pula, pekerjaan tetap ini dapat menawarkan pendapatan yang stabil dan tetap, tetapi ia juga memerlukan keseimbangan dan tanggungjawab terhadap keluarga. Kerja sambilan pula, banyak ibu tunggal yang terlibat dalam kerja sambilan, tetapi menghadapi cabaran seperti kekurangan modal untuk memulakan perniagaan yang kecil-kecilan. Kesimpulannya, bagi membantu ibu tunggal dalam penglibatan mereka terhadap bidang ekonomi, saranan daripada saya adalah masyarakat perlu lebih peka terhadap ibu tunggal dan menyediakan sokongan yang lebih banyak. Selain itu, pengubalan polisi yang menyokong mereka dalam penglibatan mereka dalam bidang ekonomi perlu dipertimbangkan. Selain daripada latihan kursus kemahiran dan rangkaian sosial harus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai ibu tunggal.